Bagus berdua. Okey, Abah. Jadi macam biasa kita akan mulakan dulu dengan bacaan matan kita. Supaya kita boleh ingat Allah. Ready Okey, ready. 1, 2, 3. Fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, fa'ila yaf'alu, fa'ula yaf'ulu, fa'ila yaf'ilu, la yuf'ilu if'alan, fa'ala yufa'ilu taf'ilan, fa'ala yufa'ilu mufa'alatan wa fi'alan wa fi'alan. إن فعل ينفعل انفعالا افتعل يفتعل افتعالا افعل لا يفعل افعلالا تفعل يتفعل تفاعلا تفاعل يتفاعل تفاعلا استفعل يستفعل استفعالا فعل يفعل فعل يفعل فعل يفعل فعل يفعل فعل يفعل فعل يفعل فأفعل يفعل إفعالا فعل يفعل تفعيلا فعل يفاعل مفاعلة وفعالا وفيعالا إن فعل ينفعل انفعالا افتعل يفتعل افتعالا افعل لا يفعل افعلالا تفعل يتفعل تفعلا يتفاعل تفاعلا استفعل يستفعل استفعالا فعل يفعل فعل يفعل فعل يفعل فعل يفعل فعل يفعل فعل يفعل أفعل يفعل إفعالا فعل يفعل تفعيلا فعل يفاعل مفاعلة وفعالا وفيعالا إن فعل ينفعل انفعالا افتعل يفتعل افتعالا افعل لا يفعل افعلالا تفعل يتفعل تفعلا تفاعل يتفاعل تفاعلا استفعل يستفعل استفعالا. Pentinglah kenapa wazan ni. Jadi ada ujian lagi. Macam semua tahu lah ada ujian lagi Ya, apalah. Jangan malu kan lah. Nak tanya awak-awak ni. Cuma semalam ada soalan daripada sahabat kita. Soalan apa? Adam. Oh, Ustaz Adam kita tanya soalan. Soalan menarik. Soalan ni macam ni. Kan semalam kita belajar wazan if'al ala. Ala. Contoh dia apa? Ni, siap. Sabar. Soalan dia adalah kenapa huruf waw tak berubah jadi alif? Sedangkan di huruf illah sebelum ni fathah. Tu soalan dia. Menarik soalan tu. Ada jawapan tak? Antara tadi kan ada jawapan lah. Ada saja. Okey. Jawapan dia adalah syarat untuk huruf illah berubah mestilah dia berbaris. Dia kena berbaris. Kat sini mati. Maka kerana itu tidak berubah. Okay. Cuma timbul soalan seterusnya. Dan tu macam mana pula dengan istiqwal? Istiqwal. Kan kita akhirnya kita ubah jadi istiqamah. Macam mana pula? Sebab kalau ikut perubahan yang kita selalu buat, waw huruf illah berbaris, qaf huruf yang sahih, ini sihat tapi tak berbaris, maka waw punya baris akan dipindahkan kepada sebelum yang sahih. Maka qaf akan berbaris atas, lalu waw akan mati. Betul.
Bila waw akan mati, dia akan berubah dulu. Dia tak ada terus buang, dia berubah dulu. Dia akan berubah jadi istaqa. Dari dua alif. Istaqa. Apa tu dua alif, lepas tu mim. Maka kerana dua alif yang mati, barulah dia buang. Lepas tu jadilah istaqama, dibuang. Tapi tak buang macam tu saja, diganti pula dengan ta. Tak boleh buang macam tu saja, kena ganti dengan ta. Maka jadilah istiqamah. Okey. Cuma persoalan kita kat sini dah. Kat sini. Sini ya. Sini. Sini. Kenapa kat sini waw dah pindah huruf, maka pindah baris, maka jadi waw mati. Sebelumnya berbaris. Tapi kenapa berubah jadi alif? Sebab intikot sakinah. Baik, betul kan? Kalau intikot sakinah, dia boleh buang macam tu saja, tapi dia berubah dulu. Sedangkan syarat berubah, perlulah berbaris huruf illah tu. Seperti di sini. Tak berlaku perubahan kerana tak ada baris kat waw tu. Sebab baina ulu batai. Bukan. Bukan juga. Bukan. Tapi kitab yang tinggi sebab apa? Kerana tak sebelum tu faham tak dia punya kemuskilan, iskal dia? Faham? Faham? Tak faham? Gini, kita kata i'syau syabah. Kenapa tidak berubah waw kepada alif? Sedangkan dia waw illah dan sebelumnya berhuruf fathah. Kita sebelumnya selalu sebut, kalau huruf illah sebelum dia fathah tukar alif. Kalau huruf illah sebelum dia sebelum dia bawah tukar ya. Kalau huruf illah sebelum dia dhammah tukar waw. Dia selalu kata gitu. Tiba kat sini huruf illah ni alif waw ya. Huruf illah tetapi dan sebelum dia fathah tapi tidak berubah. Kekal sebagai i'syau syabah. Tak ada pun berubah jadi tak ada pun jadi gini. Tak ada bila kata berubah waw kepada alif meraihkan fathah sebelum dia. Kerana kita kata huruf illah yang kita kata berubah tu syarat dia perlulah huruf illah tu berbaris dan sebelumnya berbaris juga. So kat sini sebelumnya berbaris fathah, tapi huruf illah tu tidak berbaris. Dia mati. Kerana itu tak cukup syarat maka tak berubah. Dia kekal sebagai i'syau syabah. Cuma bila kita kata macam tu, timbul pula soalan lain. Dah macam mana kat istaqau ni? Kat sini waw mati. Waw mati sebab asal dari atas, tapi dah bagi baris dekat sebelum dia. Maka waw mati sebelum dia berbaris atas. Kalau ikut kaedah yang sama, yang ini syarat untuk berubah mestilah waw tu hidup, ada baris. Kalau tak ada baris maka tak boleh ubah. So patut tak boleh ubah. Tiba-tiba kita ubah juga. Kita ubah dulu. Maknanya waw jadi alif, barulah alif bertemu dengan alif, buang satu alif. Dia gini. Faham? Kat situ persoalan dia. So dia macam berlaku tanafi, pertemuan, ta'arud. Jadi kata dalam kata ulama sebab apa? Kerana di sini dia melihat kepada apa? Dia melihat kepada walaupun waw ni mati, tapi dia melihat kepada asal dia. Waw ni memang mati sekarang, tapi asal dia mati ke tak? Dia berbaris fathah. Cuma dia bagi fathah dia kepada qaf. Maka ulama kata disebabkan kita lihat pada asal dia waw ni berbaris, kerana itu kita hukumkan dia seperti berbaris juga. Jadi dia dianggap berbaris, sebelum dia berbaris maka boleh berubah. Siapa tak faham? Angkat tangan. Tak faham? Sekali lagi. Kaedah tu faham? Kaedah tu bahawa untuk berubah mestilah huruf illah berbaris dan sebelumnya berbaris. Faham kan? Okey. Tapi kat sini berlaku pertemuan kat sini. Waw ni mati bukan? Dia mati. Dan sebelum dia berbaris. Kalau ikutkan tak boleh berubah. Tak boleh berubah sebab dia tak berbaris, tak cukup syarat. Tapi ulama kata waw kat sini bukannya daripada awal tak berbaris. Dia berbaris sebenarnya. Cuma kita je yang tarik baris dia ke belakang. So melihat pada asal dia berbaris tu, kita hukumkan dia berbaris. Untuk nak mengubah ni lah, kita anggap dia berbaris. Bila kita anggap dia berbaris, seakan-akan dia macam gini lah. Seakan-akan dia seakan-akan dia gini, istaqawama.
So melihat kepada waw tu asal dia berbaris. Bila dia berbaris, dia anggap berbaris, maka cukup syarat untuk kita ubah dia. Maka bolehlah kita ubah waw kepada alif sehingga jadi lagi ni. Istaqa. Waw itu kali alif, ni memang alif asal ni. Atau kita faham? Ni berat sikit lah. Sebab dia soalan tinggi sikit. Kalau tak faham, at least pegang kaedah asal dia. Kalau tak faham mustasnayat ni, pegang kaedah asal dia. Yang ni untuk berubah, perlulah huruf ilah berbaris sebelumnya berbaris. Paling kurang faham tu je. Itu syarat dia. So kalau langgar syarat, tak boleh berubah. Tapi kalau boleh faham yang ni, lagi bagus lah. Tapi kalau tak faham, at least faham kaedah asal tu. Jadi faham Adam? Kenapa Insya Sabah kekal sebagai Insya Sabah? Faham kan? Sebab dia tak cukup syarat. Dia tak cukup syarat. Insya Sabah. Okay. Habislah satu free trial. Satu lagi mungkin. Okay. Okay, kita sambung kita punya pembahasan. Semalam sampai mana dah? If awwala qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumid darain amin ya rabbal alamin. If awwal al-bab ats-tsalits, bab ketiga. Ini bab yang menceritakan tentang wazan-wazan yang dia tambah kepada tiga yang asal. Dia tiga asal, tiga sulasi, tambah tiga, so dia 6. Dia ada 4 bab. Ini bab yang ketiga. If awwala yahawwilu if iwalan. Mauzunuhu, timbangannya adalah ijlawaza yajlawizu ijliwazan. Dia asalnya adalah ni je. Asalnya ni perkataan dia. And then dia tambah alif. Dia tambah alif, satu huruf lah. Kemudian dia tambah 2 waw. 2 waw di antara lam dengan ain dengan ain fa'al dengan lam fa'al. Maka jadi gini. Jadi gini. Alif, jim, lam, waw, waw, za. Sudah jadi tiga huruf kan tambah. Kerana itu dia masuk dalam bab ni. Sebab dia masuk 3 huruf asal campur dengan 3 tambahan. Maka jadilah sulasi. Cuma kat sini waw dengan waw, kaedah, bila huruf yang sama wajib idgham. Kan itu waw jadilah idlaw. Idgham dia satu lah. Idlaw waza. Jadi lagi ni idlaw waza. Idlaw waza yajlaw wizu. Masdar apa? Ijlawaza, yajlawizu, ijliwazan. Kat sini ada satu lagi. Ini ada masalah. Ada satu kelongsingan. Ijliwazan, dia buat idgham. Soalan ni kenapa tak i'lan?
I'lal ni maksud berubah-ubah huruf. Sebab dia kan macam gini asalnya. Asal bagi masdar ni. Asalnya kena waw, waw. Id, liu, wa. Asalnya gini. Ni waw ni. Jangan terkeliru. Jadi asalnya gini. Bila sini tak, dia tak mati. Dia berbaris. Ijli wa wazan. Ijli wa wazan. Dia berbaris. Cuma bila kita kata tak, kaedah bila waw dengan waw urus sama, dia kena idgham, kan? Cuma soalan timbul, kenapa kita utamakan idgham, kenapa tak i'lal? I'lal ni maksudnya waw berbaris sebelum dia kasrah. Maka sepatutnya diubah kepada apa? Ya. So sepatutnya dia boleh baca ijli wa zan. Ni i'lal kita panggil. I'lal ni maksud perubahan huruf. Idgham campur huruf, kan? Kenapa baca ijli wa zan bukan ijli wa zan? Sedangkan kalau dalam masalah sebelum ni, kalau kita ingat masalah ir'awa. Siapa ingat masalah ir'awa? Ir'awa. Masalah ir'awa macam ni. Kena ingat masalah ir'awa. Ni siapa ulang kaji dia ingatlah. Ir'awa ni di atas wazan if'alla. If'alla. If'alla ni contoh kita yang dalam matan sebab apa? Ihmarra. Kan? Merah. Merah muka dia sebab dia ada perempuan confess kat dia. Merah muka. Dia perempuan tu muka merah. Tapi dia lah. Jadi sepatutnya baca dengan idgham. Ihmarra. Macam ihmarra, idgham. Tiba-tiba ir'awa tak gitu. Ir'awa baca dengan i'lal, perubahan. Sebab asal ir'awa adalah ir'awa. Asalnya gini. Tetapi waw berbaris dan sebelumnya baris fathah, maka ubah kepada alif. Dia tak alif. Ya gini. Alif maksurah. Jadi ir'awa, kenapa dia jadikan i'lal? Kenapa tak baca dengan idgham? Ir'awa. Jadi untuk masalah kat sini kita kata diutamakan i'lal kerana hujung adalah tempat perubahan. Hujung memang tempat i'lal. Maka kat situ utamanya i'lal. Ubahkan huruf dia tu. Ada pun kat sini tak. Kita kata kita tak utamakan i'lal, bahkan kita utamakan idgham. Sebab kerana dekat sini tambahan asal begini kan. Jalanlah. Kalau tambah waw, tambah alif, tambah waw dengan waw kan. Ijla wa ni. Maka kat sini idgham kan. Idgham berlaku pada huruf zaidah, bukan huruf asal. Kalau idgham tu berlaku kat huruf asal, barulah kita utamakan i'lal. Tapi bila apabila nak berlaku i'lal tu pada huruf tambahan, kita kata tak, idgham lebih utama untuk huruf tambahan. Mana huruf yang zaidah macam gini, waw dengan waw, bukan huruf asal. Asalnya ja, la dengan za. Waw dengan waw tambahan saja. Maka untuk tambahan lebih utama idgham. Kalau huruf asal, ya, i'lal. Kalau kat sini ra'a wa asal. Ni je tambahan. Kat sini dua-dua tambahan. Memang tak ada yang asal. Maka sebabkan dia dua-dua bukan asal, dua-dua ziyadah, utamanya adalah idgham. Kerana itu dalam masalah ni, masalah ijli waz ni, kita pilih untuk idgham kerana itu dua-dua tu bukannya huruf asal, ziyadah. Ada pun masalah ir'awa, kita pilih i'lal. Pertama kerana dia huruf asal, kedua sebab dia di hujung. Dan hujung lebih aula untuk lakukan i'lal daripada idgham. Kat sini memang banyak kena hafal lah hujung lebih utama untuk
I'lal semua. Ada mungkin kita tinggi baru akan terangkan kenapa kat situ lebih utama untuk i'lal. Apa. Tapi awal untuk mutadik biasalah memang kena hafal je lah. Macam kaedah ni. Bila huruf illah mati sebelum bayi fathah, maka kena ubah apa semua tu. Kena hafal lah. Kalau kita tak tinggi mungkin dia akan terangkan reason kenapa macam tu. Jadi kena ingatlah untuk permasalahan if iwal perlulah utamakan idgham, manakala untuk masalah marra untuk i'awal ni utamakan i'lal. Okey. Ada siapa tak faham? Anda cuba ulang lagi. Ada yang faham tak faham? Faham agak? Okey. Okay. If awwala yaf'awilu if iwalan. Mauzunu timbangannya adalah ijlawaza yajlawizu ijliwazan. Walaupun begitu ada pendapat mengatakan boleh baca ijliwazan. Tapi tak kuatlah. Yang lebih kuat baca dengan idgham. Ijliwazan. Wa alamatuhu, dan alamatnya ayyakuna madihi ala sittati ahruf. Alamatnya jadilah madi, fi'il madi ni atas 6 huruf. Sebab 3 campur 3. Bi ziyadatil hamzati fi awwalihi, dengan menambahkan hamzah pada awalnya. Wal wawain baina wal wawaini. Baca wal wawaini kerana dua. Kerana dua. Dia akan baca kan atas bawah. Kalau jamak bawah. Bawah atas. Wal wawina itu mana banyak waw. Kalau wal wawaini maksudnya dua. Ini akan diuji ketika bila? Ketika mana idhafah. Dalam kitab-kitab, contoh kitab azkar ke apa yang dah baca, kalau kita jadi mukri apa, tiba-tiba dia tulis dalam hadis mawjudun fi macam gini kan. Kalau baca slow-slow, kita boleh check dulu lepas tu berapa banyak, untuk tahu dua ke banyak. Tapi kalau baca secara pitah lalu gitu, kita tak tahu ini baca sahihi ke sahihai. Sebab kan beza. Tahu tak kenapa boleh berlaku gini? Sebab asalnya adalah sahihai. Sahihan kan. Bila dia jadi mudhaf nilai, jadi idhafah, dia akan buang nun. Jadi yang sahihah Bukhari Muslim contohnya. Sahihah Bukhari Muslim. Kalau dibaca dengan mansub ataupun majrur, alif akan bertukar jadi ya. So ketika inilah kita baca kalau sahihai, maksudnya asalnya adalah sahihaini. Kalau baca sahihi, maksudnya asalnya sahihina. Jadi kalau baca secara laju, kita tak tahulah ini jamak ke banyak ke sikit. Dia kena tengok lepas tu berapa banyak ada. Asal dia dah sebut. Supaya tambih ketika nanti baca kitab, baca dia dulu. Tengok berapa banyak ada mudhaf ilaih. Jadi kat sini kita baca wal wawaini, sebab tambah dua waw je. Jangan baca wal wawina. Kan banyak pula. Ijlu. Jadi dia pelik pula. Bukan gitu, dia ijli wazan saja. Wal wawaini bainal aini wal lam, antara ain dengan lam. Nampak? Ditambah dua waw. Bermakna dua waw tu dulu ziyadah. Dia bukan huruf asal. Kerana disebut dua tu ziyadah, aula untuk kita idgham. Macam kita sebut tadi. Wa bina'uhu wa bina'uhu aidan li mubalaghatil lazim, untuk mubalaghahkan lazim. So mana asalnya jalazah tu dah lazim dah. Bila ubah kepada wazan ni ijlawaza, lazim juga, cuma nak mubalaghah sahaja. Dia lebihkan lagi perbuatan jalazah tu. Jadi ada yang mengatakan dia ada juga datang atas wazan
ada juga fi'il muta'addi pakai wazan ni. Cuma tak banyak lah. Yang banyak ni memang lazim. Li'annahu yuqal, kerana kita sebut jalazal ibil. Kita sebut jalazal ibil. Jalazal ni maksudnya jalan dengan laju. Sebab dia kata sebab dia syarahkan lepas tu. Jalazal ibil idza sara sayran bi sur'ah. Ketika dia jalan dengan perjalanan yang laju. Okey. Cuma macam kita selalu sebut, kat sini ada iskal juga jalazal ibil. Apa agak-agak iskal ni? Apa? Kita pernah sebut sebenarnya. Selalu sebut. Apa masalah dia kat jalazal ibil? Dia punya hin, kalau bagi hin tahu lalu rasa. Ya. Hin dia ada huruf bertambah. Ada patut tambah huruf kat sini. Tak ta'nis. Sebab ibil jamak ghairu akil. Jamak ghairu akil mestilah muannas. Okey. Kan itu sepatutnya sebut jalazatil ibil, bukan jalazat ibil. Sara sayran bisur'ah. Sara sayran. Apa i'rab dia? Apa i'rab sara sayran? Dia bila jumpa je fa'il, dia mesti ada fa'il. Kau jangan jalazah. Mana fa'il dia? Ibil. Kan itu kita kena tambah tak, sebab fa'il dia muannas. Okey. Adapun sarah, mana fa'il dia? Jangan kata iza. Memang nak kena pekuk boleh. Mana sarah punya fa'il? Dhamir mustatir. Balik mana? Ibil. Maksudkan itu sekali lagi sepatutnya syarat. Tak balik pada ibil kan? Maka sepatutnya syarat. Syarat ya. Ya balik pada ibil. Betul tak? Bila jumpa fa'il mesti ada fa'il. Jumpa mubtada mesti ada khabar. Dia berpasangan macam tu. Mubtada pun ada pasangan. Kita Allah. Iza sar tak habis lagi. Jangan gelak lagi tak habis lagi. Sara sayran. Sayran apa i'rab dia? Sayran apa i'rab dia? Salah. Hal boleh tapi dia kena takdir nasi. Maf'ul mutlaq. Senang je sebab dia sara, lepas tu jumpa masdar dia saya. Sama maf'ul mutlaq. Yang ni dia berjalan dengan laju. Dengan satu perjalanan yang laju. Itu maf'ul mutlaq yang didatangkan untuk menerangkan bayan kaif di perjalanan dia tu. Sebab kan maf'ul mutlaq ada tiga kan. Ada yang bayan adat, bayan kaifiah. Ada lagi apa? Adat kan tadi adat. Takkid. Yes, takkid. Kat sini dia nak bayan kaifiah dia. Yang ni jalan dengan perjalanan laju. So jalazah maksudnya jalan dengan perjalanan laju. Jalazat ibil. Wa yuqalu, dan kita kata pula ijlaw wadat, sama juga sepatutnya ijlaw wadatil ibil idza sarat sayran bi ziyadati sur'ah. Apabila dia berjalan dengan perjalanan yang lagi laju. Ada tak bahasa kita macam ni? Ada tak? Maknanya berubah wazan untuk menambahkan lagi taukid. Ada tak? Ada. Kalau kita betul lah. Satu kan. Maksudnya kalau besar atau besar gila. Bapak besar. Tu yang paling betul besar. Ada lah besar kali, besar kali. Bapak besar. Tapi ini sebab orang Selangor. Kalau orang Terengganu dia kan macam mana? Anak ingat dulu. Semua tu biasa. Dia ada. Kata tak ingat apa. Anda dah kan air ke bahasa orang, air marah ni. Okay. Jadi gitulah. Bahasa kita ada juga sikit gitu. Jadi al-babur rabi', bab seterusnya
if'ala. Nampak? Maksud dah bab kita. Bab bapak besar gila. Ni ada. If'ala yaf'alu. Nuskah antum boleh apa pada? Apa? Wazan. Wazan. If'ala yaf'alu. Yaf'al. If'al. Salah. Kat sini kena tambah sungguh. Kat sini kena tambah sungguh. Sebab memang banyak nuskah tulis dengan if'ala, yaf'alu, if'i'alan kan? Betul tak? If'i'alan sekarang tu. Ada siapa yang bawa syarah tak? Ada siapa yang bawa syarah? Bawa syarah ke Mata Minah? Ada siapa yang bawa? Ada siapa yang bawa? Kalau ada nak tanya tulis apa? Tak ada. Kebanyakan kata syarah pun tulis if'i'alan. Tapi kat sini kena tambah. Sebab even Syekh Fauzi Kantik pun tegur. Sebab apa? Kita kaji kan. Kita tak boleh nak taklid itu, kita kena kaji. Jadi boleh jadi ada kita tengok. Gini. If ala sama dengan apa? If ma, betul? Apa suku di sini? Yaf'alu. Ini salah dulu ya Allah. Ini buat makan lagi. Atau ini cuti betul kan? Saya tahu tak apa. Makan orang masa kerja. Apa lagi? Jadi yaf'alu jadi yahmalu. Itu apa? Cuba tengok sini. Ni alif. Fa kena pada ha. Ain kena pada mim. Alif kena dengan alif. Lam yang asalnya dua lam kena kepada ra, yang ni dua ra. Betul? Sama juga kat sini. Ya, fa, ha, ain kena dengan mim, alif, lam kena kepada dua lam, kena kepada dua ra. Betul? Okey, tengok contoh yang kita tak nampak play sini Kita ambil contoh dulu. Apa dia ni? Miro tu lah. Ya, ana keliru dah. Miro. Kata dalam. Miro. Mari kita balikkan ke atas. Alif, fa, ain. Ni ya datang mana? Ya datang pada ni. Alif ni. Sebab dia punya ain dia balik bawah, maka dia punya alif tukar dia. Kan? Sebab dia if'i, kan? Maka dia dia. Lepas tu apa lagi? Ada. Ialah ra. Ra maksudnya lam. Betul? Betul lah. Lam. Lepas tu sebab lam kat sini dua lam sama dengan dua ra. So sini ra pertama sama dengan lam tambah alif. Lepas tu ra kedua sama dengan lam juga. Lepas tu tambah alif. So baca kan ni. If ni la. Siapa betul? Dia nuskah. Siapa ada nuskah yang betul? Atau lalan betul. Jadi Syekh Fauzi Kantik pun tambah benda ni. Kata if'ilalan. Bahkan banyak dalam kitab syarah pun sebut if'ialan juga. Jadi peliklah kat situ. Tetapi kalau dalam talkhis dekat bahagian matan dia tulis if'ialan, tapi kat bahagian syarah dia betulkan tulis if'ilalan. Sebab apa? Sebab kita dah kaji dah, nampak? Kena salah kita tarik. Sekarang yang ada dua lam ke ain? Lam, ra. Bukannya mim tu yang dua. Ha ma ra. Ra tu yang jadi dua. Bukan mim tu yang jadi dua. Faham? So, sepatutnya if'ilalan. Jadi beradablah dengan ulama. Kat sini mungkin nasikh.
nasikh, salah tulis. Tahu nasikh? Nasikh ni maksudnya zaman dulu dia tak adalah. Zaman dulu mana ada mesin fotostat apa semua. Kan? Jadi macam mana cara ulama karang kita? Ulama akan syarah ikut dia punya ingatan, and then bawa ada para imla. Imla ni orang yang salin apa yang guru sebut. Jadi kadang-kadang tu ada tukang imla ni tambah ni, orang lain tak tambah. Ada tu tukang imla ni terkurang yang ni, orang lain ada benda tu. Jadi nuskah tu jadi tak sama kadang-kadang. Maka kalau dalam kita buat kerja tahqiq, so fungsi kita kumpulkan beberapa nuskah yang asal untuk kita tengok manakah tambahan ataupun kekurangan yang berlaku. Zaman dulu tidak ada fotostat, maka setiap orang ada tukang-tukang imlaknya, 5-6 orang ke berapa. Dan manusia biasalah kadang-kadang ngantuk apa semua kan. Kan tak semua tak pernah ngantuk dalam kelas. Anak ni lah. Dia kadang-kadang kita lah, dia ngantuk tu dia tertinggal ke, ataupun mungkin dia tak dengar. Bukan ada mikrofon dulu, jadi mungkin tak dengar, tak jelas. Syekh tu lain, dia dengar lain. Macam gitu. Maka kita sebagai beradab jangan kata syekh salah. Takkan syekh salah, syekh pengarang orang alim. Walaupun tak tahu siapa pengarang kita ni. Kita ni tak tahu pengarang siapa. Dia punya pendapat yang menyebut nama-nama orang karang semuanya tak. So ulama kata yang lebih kuat tak tahu siapa yang karang. Tawaduk sama ulama dulu. Dia tak tulis nama dia kat kita yang tulis. Jadi pengarang ada orang yang alim. Jadi jangan kita mudah-mudah kata apa orang dulu salah. Tak kita. Padahal kita kena sangka baik lah. Jadi kemungkinan kita antara ulama sangka baik kata ini berlaku ghaflah daripada nasikh, tukang tulis tu yang mungkin salah. Atau zaman sekarang pun kalau kita jumpa kita moden, lepas tu nampak kesalahan, kita kata apa? Sangka baik, kita kata mungkin ulama tu betul, tetapi tukang cetak, pusat percetakan, maksudnya kat yang salah typing ke apa. Itu cara beradab. Sebab ilmu dapat dengan berkat. Dengan antara cara untuk berkat jangan kita mudah menyalahkan para ulama. Bukanlah maksud kita takdis, yang diterima belaka, tidak. Tapi kita beradab lah. Maksudnya beradab. Sebab memang tak nafikan, tak ada ulama yang kuasai semua dalil. Betul? Tak ada ulama yang kuasai semua dalil. So, boleh jadi pendapat yang kalau dia macam ada orang bawa satu hadis, lepas tu kata, aku tak tahu hadis ni. Kita kata ni, mu tahu semua hadis ke? Tak. Tu jadi hadis ni bukan bahagian yang kamu tak tahu. Sebab hakikatnya tak ada seorang pun yang kuasai semua. Tetapi walaupun begitu, kita kena sentiasa menganggap tinggi sebab usaha mereka adalah usaha yang besar. Kita hanya fokus pada juzuk. Orang karang kitab tebal-tebal. Jadi dalam kitab tebal-tebal tu salah sikit 1-2 tak pelik. Bermakna mungkin dalam ratusan, mungkin 1% atau 2%. Kita karang kitab kecil-kecil 10 musrad, 1 musrad tak salah. Memanglah. Sama macam kalau orang yang hafal Al-Fatihah tak salah. Tak boleh nak kata lebih hebat dengan orang yang hafal 3 juzuk salah 2. Kan? Orang hafal Quran 3 juzuk salah 2. Adakah dia tak sehebat orang yang hafal Al-Fatihah langsung tak salah? Mustahil. Sebab walaupun dia ada salah, tapi dia hafal 3 juzuk. Biasa tu salah 2. Kita hafal Al-Fatihah tak salah. Kita hebat lagi tak salah. Mana boleh? Macam itu. Jadi kat sini kemungkinan kesalahan berlaku salah daripada nasikh. Asalnya if'alala yaf'alilu if'ilalan. Okey. Ihmarra yahmaru ihraran. Kalau kita nak cari asalnya lagi boleh. Kita cari asalnya lagi. Ni dah siap masa ini. Yang didatang ni dah siap. Kalau tak kita boleh cari asal dia. Ni ya, dah siap. Asalnya macam mana? Asalnya
ihmara yahmaru. Ini memang masalah. Bila orang sini ini memang masalah. Maka ini untuk ihmara ni adalah keadaan idgham. Sebenarnya asal begini. Ihmara yahmaru. Tapi kita kata bila ra dengan ra sama huruf wajib idgham. Kan itu jadi ihmara. Sama juga kat sini yahmaru. Tapi ra wajib idgham juga. Maka jadi yahmaru. Ihmara yahmaru ihmirarun. Isim fa'il apa? Isim fa'il dia. Asal isim dia gini, isim fa'il dia. Muhmarun. Isim maf'ul pun sama. Sama je. Sama ketika asal, ketika telah diberubah. Kalau cari asal dia, oh ni asal dia. Asal gini, muhmarirun, muhmarun. Macam yalah, af'ala yuf'ilu if'al. Sifatnya? Sifatnya apa? Muf'ilun. Isim fa'al maf'ul, muf'alun. Jadi isim maf'ul boleh atas, isim fa'il boleh bawah. Maka gitulah. Muhmarirun, isim maf'ul, muhmararun. Tetapi bila mana ra dengan ra wajib idgham. Jadi muhmarun. Ra dengan ra wajib idgham juga. Maka jadi muhmarun juga. Jadi bila dah berubah dia sama. Tak apa nak beza. Tapi sebenarnya ketika dia asal boleh dibeza. Sama macam mukhtar juga. Mukhtar. Dia asalnya ikhtara ikhtara yakhtaru juga ikhtiyar. Lepas tu mukhtarun. Asalnya macam itu. Asalnya ikhtayara yakhtayiru ikhtiyar muhtayirun muhtayarun. Tapi berlaku i'lal apa semua suka nampak sama je, mukhtarun. Hakikatnya beza. Jadi kat sini macam mana kita nak tahu yang itu adalah isim fa'il atau isim maf'ul? Sebab kedua-duanya jadi muhmarun. Maka kita tengok konteks ayat. Ini payah sikit lah. Tengok konteks ayat. So bila contoh ayat Quran mudhammatan, adakah itu isim fa'il atau isim maf'ul? Tengok tafsir kata ni. Sebab itu bentuk sama. Isim fa'il macam tu, isim maf'ul pun macam tu juga. Okey. Tapi yang nak bagi tahu sekarang ni asal dia. Pada asalnya berlaku asal dia berlaku beza. Dia bila dah berubah dia tak berlaku beza tu. Faham Okay. Ifilala. Wa mauzunuhu ihmara yahmaru ihmiraran wa alamatuhu, dan alamatnya ay yakuna madihi, fi'il madinya ala sittati ahruf, atas 6 huruf, bi ziyadatil hamzah fi awwalihi, yang menambahkan hamzah di awalnya, ini awal kalimah, awal ni mauzun. So jadi ihmara wal alifi bainal ain wal lam wa harfin akhar
min jinsi lam fi'lihi fi akhiri, dan tambah huruf lain daripada sama jenis dengan lam, ini sebiji dengan lam fi'ilnya, fi akhirihi, di hujung mauzun, di hujung kalimah. So jadilah macam ni, ihmarra. Misalnya asalnya hara, dia tambah alif. Lepas tu tambah pula alif di antara mim ain fi'il dengan lam fi'il. Lepas tu tambah pula lam fi'il satu lagi. Ihmarra. Lepas tu kita kata bila dua huruf yang sama wajib dia. Jadi ihmarra. Wa bina'uhu, dan binaan wazan ini aidan juga limubalaghati lazim, untuk mubalaghah pada lazim. Sebab dia hamara, merah. Merah Zaid. Bila kita baca dengan ihmara, maksudnya dia merah lagi-lagi merah maksudnya. So dia mubalaghah lazim. Apabila dia mubalaghah lazim, maka dia lazim. Bukan jadi mutaaddi, dia lazim. Sebab fungsi dia hanyalah mubalaghah je pada lazim tu. Lakin, tapi dia beza sikit. Sebab sekarang ni dia seakan-akan macam apa? Kenapa sebut lakin kat sini? Dia sebut lakin sebab dia seakan-akan sama dengan bab if'alla. Kan dia hamara. Lepas tu ihmarra atau wazan if'alla. Kat sini jadi ihmarra. So macam sama je. Apa bezanya? Kata dia kata sini lakin hadal babu, bab ini ablaghu min babil ilal, lebih dahsyat daripada bab ilal. So bermakna kalau lah kata hamara Zaidun, dia merah. Kalau kata ihmarra Zaidun, dia merah sangat. Tapi kalau kata ihmarra Zaidun, dia merah yang tak boleh lebih merah daripada tu. Tu merah tak tok tu. Blushing maksudnya la za'idata fihi. Tak boleh dah lebih dari merah tu. Merah sangat. So tu beza dia. Bermakna kalau kita sebut ihmarra, dia merah lebih, tapi mungkin dia boleh lebih merah lagi. Tapi kalau kita kata ihmarra, dia merah dan tak boleh lebih dah. Itu yang paling 100% merah. Okey. Tu beza wazan ihmarra dengan ihmarra. Habislah kita pada bab menerangkan tentang mazid bagi sulasi. So kita dah bincangkan asalnya sulasi 3 huruf dengan segala 6 wazan yang wujud lah. And then kita bincang tentang tambahan kepada sulasi. Nauk yang pertama tambahan 1 huruf. Contohnya af'ala macam tu. Lepas tu nauk yang kedua tambahan 2 huruf. Contohnya infa'ala dan lain-lain. Dan yang terakhir nauk yang ketiga adalah tambahan 3 huruf. Contohnya istaf'ala dan lain-lain. Sekarang kita berpindah kepada bab yang seterusnya, menerangkan tentang rubai. Rubai yakni dia 4 huruf tapi asal. Dia bukan tambahan, dia memang 4 huruf. Contoh perkataan dia dahraja. Saya sebut depan ni. So matan sebab apa? Matan kata wa wahidun minha, dan satu daripadanya. Ni balik mana? Satu daripadanya. So kita kata domain ni dia tak mesti balik paling awal, paling dekat dengan dia. Dia kadang-kadang tengok konteks juga. Kat sini dia balik kepada dulu 35 bab. Kan sebelum kita sebut ada 35 bab. Khamsah wa salasin. Sittatu minha li sulasi. Sebut gitu kan. Kat sini sebut wa wahidun minha ay min khamsati wa salasin. Balik situ. Maka kerana itu ketika kita baca kitab, kita kena pakai otak yang maksudnya kritis lah. Cari mana domain tu, kan senang. Banyak orang salah domain, salah hukum. Kalau tak, nak balik mana wahid minha ni? Ihmarra. Salah satu pada orang yang megah. Buat bincang orang megah apa-apa. Jadi dia balik kena balik je. Cari balik mana.
Kat sini sebenarnya dia balik kepada 35 bab. So dia dah habis bincang segala tentang sulasi, sama ada yang mujarrad ataupun yang mazid, sama ada yang asal ataupun yang tambahan. Settle lah sulasi tu. Jangan tanya dah lepas ni. Siapa tanya ke sebat. Jangan tanya. Sekarang kita bincang dah seterusnya pula. Yang ni untuk rubai. Rubai pula. Tapi dia kata satu je untuk rubai. Rubai yang mujarrad lah. Mujarrad ni maksudnya, mujarrad maksudnya apa mujarrad? Asal. Yang asal. Betul lah yang asal. Tapi kenapa nama dia mujarrad? Sebab sunyi daripada huruf tambahan. Dia sunyi huruf tambahan, makna istilah. Tapi dari segi lughah, jarrada maksud cabut. So sekarang perkataan tu dicabut segala tambahan. Itulah asal dia. So dia kata 4 rubai mujarrad, maksudnya 4 tu yang asal, tak ada tambahan. Jadi kita kata ada satu je bab untuk rubai yang mujarrad. Dia tak banyak, satu saja. Wa huwa babun wahidun, dan ia satu bab. Nahwu fa'lala yufa'lilu fa'lalatan wa fi'lalan. Jadi dia beza dengan sulasi mujarrad dulu. Sulasi mujarrad dulu, apabila dia mujarrad, dia tidak datang masdar. Kan baca fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, tak ada macam masdar dia. Tapi untuk rubai, dia datangkan masdar. Kerana rubai walaupun mujarrad, bukannya mazid tambahan, dia kiasi juga. Kiasi maksudnya dia boleh dikiaskan. Sama je masdar dia, tak datang beza, sama je. So bila dia fa'lala yufa'lilu, mesti masdar dia fa'lalatan ataupun fi'lalan. Jadi disebabkan dia kiasi, maka dia datangkan masdar kat sini. Jadi kita fahamlah kat sini bahawa yang samai hanyalah sulasi. Tapi sulasi yang banyak tu. So walaupun satu bab tu je, yang sulasi sahaja yang samai, yang lain semua kias. Tapi sulasi tu yang banyak tau. Still payah. Kena berjiran sama dengan kamus. Kalau boleh tidur tu tawassatul qamus. Kalau boleh. Faham tak? Faham tak? Siapa faham? Berbantal Tawassatul qamus. Ataupun ya qamus lah. Yang ni tawazan tafa'ala. Yang ni dengan maksud mengambil maf'ul sebagai asal fi'il. Tak orang kaji ni. Ni kena tanya ni. Sebab kena tanya, tak orang kaji. Maksudnya adalah kita berbantalkan kamus. Mana kau sampai tak gitu kalau boleh. Kalau boleh Bluetooth. Supaya ingat kata-kataan sulasi yang banyak tu. Okey. Bab dia satu je. Kenapa bab dia satu je? Sekarang kita bincang. Kenapa bab dia satu je? Asal bab ada fa'lala satu je. Kenapa tak dibaca fa'lulu ke? Lulu ke fa'lula ke? Dia kata fa'lala. Tak ada dah cara baca lain. Tu je dia. Tak ada nak baca fi'lulu ke fi'alalun ke, tak ada. Fa'lala sahaja. Kenapa? Kerana fa mesti berbaris. Sebut dah dulu ni. Fa mesti berbaris. Kenapa fa mesti berbaris? Sebab dia awal. Kamu lelaki jangan malu anak sini. Kan nampak khawak umur. Jadi fa mesti berbaris. Sebab kalau tak fa dia mati, contoh macam kita mati dengan dia. Baca. Tak ada baca. Sebab dia mati. Maka pas datangkan alif. Tak kena alif tu, kita tak nak tambah apa-apa, kita nak mujarrad. Kerana itu dia wajib berbaris. Okey, bila berbaris, baris apa yang ada? Baris tak banyak, ada 3 je. Atas, bawah atau depan? Okey. Kenapa dia ambil depan? Kenapa dia ambil atas? Kenapa yang fathah? Sebab orang Arab kata fathah paling mudah. Maka dia ambil fathah. So, dia fathah. Tak ambil dah lain. So, fa sahaja. So, dia ganggu situ. Yang akan tekan berubah. Macam tu sahaja. Lam hujung. Tak boleh ganggu juga. Sebab apa? Jangan kacau tepikan orang. Jangan ganggu dia. Biarkan dia. Sebab apa? Sebab dia mati. Dia hidup ke Syekh yang mati dia kesian. Kesian dia hidup. Kenapa? Itu pembahasan nahwu. Itu pembahasan nahwu. Maka sekarang so tak ada kacau kat sini. Tak ada kacau ni. Ain
Ain kenapa dia mati? Kenapa ain kena mati? Ustaz dia tak buat salah. Ain kenapa dia mati? Sebab kalau dia berbaris, dia akan berbaris belaka. Macam ni. Fa'alala. Orang Arab dia tak suka baris belaka. Kita okey je. Diorang tak okey. Kita okey. Kalau salah fa'alala tak salah kita. Tapi dia kata tak boleh. Dia kata tak boleh. Berat kata. Tak suka 4 baris berturut-turut. Kerana itu dia perlu mati. Sian lah dia akan mati. Macam mana? So dia macam okey, tinggal yang akhir. Ni dah settle. Ni dah settle. Lam dah settle. Lam pertama. Okey, kenapa lam pertama kena berbaris? Istiqaq sakinah. Kenapa istiqaq sakinah? Kalau dia mati akan istiqaq sakinah. Oh, nampak ain sini kan? Sakinah sini kan? Oh ya, betul situ kan. Betul lah. Itu betul kan? Tapi kalau kita tak salah kata lain. Tapi anda buat pasal tu. Itu pun sakinah kan? Betul. Kalau kita tak salah kata gini. Sebabnya Kalaulah ni mati kan? Kalau lam mati contohnya, lam mati. Lam mati kan? Okey, dia tolak tepian ni, tolak tepi ni. Maksudnya kalau kita katakanlah boleh ke baca dia, setiap ada masalah. Sini masalah dah. Tapi kalau tolak tepian tu, setiap ada masalah lain juga. Mana masalah lain dia? Masalah lain ni adalah ketika mana campur dengan domain. So dia akan jadi so dia kata ini tok tepi lah. Tu masalah juga. Tapi tok tepi kata tok tepi tu. Okey, kat sini akan baca tu sebab dia domain anak kan. Lam apabila bergabung dengan domain dia akan mati. Contoh qatalab dia qatal tu. Contoh katab tu. So dia akan mati. So kalau sini pun mati, kan banyak mati tu. Siapa nak hidup kat dunia ni? Siapa nak hidup? Kali itu lam pun kena hidup. So dia kena hidup juga. Semua dia kena berbaris dan baris atas sebab itu paling mudah. Kali itulah semuanya wajib baris. Dan itulah sebab-sebab bagi setiap satu. Faham kan? Setiap sebab dia. Ada yang tak faham ke? Saya tak sempurna insya-Allah. Okay. Jadi oleh kerana itu, bila itu semua sebab kenapa dia kena berbaris dan kenapa itu barisnya, jadilah hanya satu bab sahaja. Tidak ada kemungkinan bab-bab lain lah. Kerana itu, jadilah satu je bab dia. Fa'lala. Fa'lala yufa'lilu. Fa'lalatan wa fi'lalan. Okay. Mauzunuhu dahraja yudahriju dahrajatan wa dihrajan. So dahraja ni tak adalah tambahan. Memang semua dahraja semua urasan. Tak ada apa-apa yang tambahan. Mauzu wa bina'uhu wa alamatuhu ay yakuna madihi ala arba'ati ahruf. Alamat ni bahawa jadilah fi'il madi ni ada 4 huruf. Bi ay yakuna jami'u hurufihi asliyatan. Dengan bahawa jadilah yakuna, baca dengan yakuna sebab baca dengan yakuna. Sebab ada an sebelum dia, bi ay yakuna. Jami'u, yang baca dengan jami'u. Isim kana. Hurufihi mudhaf ilaih. Jadi mudhaf ilaih jadilah jami'u hurufihi. Betul apa tadi? Asliyatan. Asliyatan baca dengan asliyatan sebab apa? Khabar kana. So baru jadilah. So dari segi makna pun kita akan nampak ayat tu sempurna. Bila ada isim kana dengan khabar kana, ayat tu sempurna. Bahawa jadilah seluruh hurufnya asli. Kan sempurna huruf tu? Sempurna ayat tu. Kerana dia kata dia khabar kana. Kalau tak sempurna ayat tak jadi ya khabar.
Contoh kita kata huruf tu, kita kata huruf tu khabar, bahawa jadilah seluruh hurufnya. Benda tahu kata apa. Kan itu tak tepat. Maknanya ayat tu tak betul. Sebab khabar ni maksudnya adalah apabila ayat tu sesuai untuk diberhenti ke situ. Bi ayakuna jami'u hurufihi asliyatan. Bahawa jadilah seluruh hurufnya asli. Wa bina'uhu lit-ta'diyah ghaliban. Binaan wazan ni untuk ta'diyah ghaliban. Wa qad yakunu laziman, terkadang jadilah dia lazim. Fi'il lazim. Disebut lazim maksudnya fi'il lazim. Yang tak memerlukan maf'ul bih. Mithalul muta'addi, contoh fi'il muta'addi, nahwu dahraja Zaidun al-hajara. Yakni membolak-balikkan Zaid akan batu itu. Dahraja maksud itu. Dia zalzala. Dahraja maksud zalzala, membolak-balik itu. Akan batu itu. So kat sini nampaklah dahraja tu dengan wazan fa'lala dia fi'il muta'addi. Contoh dalam Quran apa? Sama-sama contoh dalam Quran. Yang iza zulzilatil ardu zilzalaha. Baik, kawan. Zulzilati. Dia fa'lala zalzala. Dia fa'lala zalzala. Kenapa kita kata dia? Apa kita kata dia fi'il muta'addi? Mana yang muta'addi? Ardu apa? Ada i'rab apa? Dia naik fa'il. Bila dia naik fa'il maksudnya zulzilah tu majhul. Mabni lil majhul. So asalnya zalzala, bila mabni lil majhul jadi zulzila. Apa sahaja yang mabni lil majhul bermakna dia ada naib fa'il. Naib fa'il asalnya apa? Maf'ul bih. So bermakna kat sini zalzala ni adalah fi'il muta'addi. Sama juga macam ayat lain. Idza bu'thira ma fil qubur. Ba'thara. Tapi dibaca dengan mabni lil majhul. Bu'thira. Idza bu'thira ma fil qubur. Kan? So yang sedang kan suara. Macam gitu lah. Jadi dia bu'thira mabni lil majhul. Ma naib fa'il dia. Bila naib fa'il maksudnya asalnya adalah maf'ul bih. So ba'thara adalah fi'il muta'addi. Faham? Bila bergoncang bumi zilzalaha i'rab maf'ul mutlaq. Bila nampak je masdar selepas daripada fi'il tu disebut, maksudnya zilzalaha, fi'il dia ada sebut sebelum tu. Ada zalzala. So bila fi'il dia disebut, lepas datangkan masdar, selalunya mestilah itu maf'ul mutlaq. So maf'ul mutlaq syarat dia kena fi'il dia disebut sebelum tu. Secara hakikat ataupun takdiri. Kalau tak disebut fi'il dia sebelum tu, mungkin bukan maf'ul mutlaq lah. Boleh jadi dia maf'ul li ajli ke apa, gitu. Ada pun kat sini disebutkan sebelum tu zalzala, lepas datang pula masdar dia. Tu dia punya maf'ul mutlaq tu. Bila digoncangkan bumi itu segoncang-goncangnya. So dia maf'ul mutlaq fungsi apa? Taukid lah. Bila digoncangkan dunia segoncang-goncangnya. Bahas apa ni? Bahas akhirat. Akhirat lah. Kiamat. Jadi kat sini contoh bahawa fi'il wazan fa'lala dengan maksud muta'addi. Selalunya begitu. Tapi terkadang boleh jadi dengan maksud lazim. Wa misalul lazim, contoh lazim, nahwu darbakha Zaidun. Darbakha Zaidun. Darbakha ni maksud tunduk kepala gitu. Dia macam jadi hina gitu, tunduk gitu. Rendah diri. Itu maksud dia. So dia tidak perlu kepada maf'ul. So itu tindakan diri dia. Dia bukannya tindakan tu pergi kepada orang lain. Itu tindakan diri dia. Maka itu fi'il lazim.
Tapi macam kita kata lah, dia selalunya muta'addi lah. So tu je lah apa ni kita kata untuk yang rubai yang mujarrad. Tak ada dah. Fa'lala yufa'ilu, fa'lalatan, wa fi'lalan. Fi'lalan. Jadi rubai ni, rubai mujarrad ada, tapi pun tak banyaklah jumpa. Apatah lagi lepas ni, yang mana tak mazid terhadap rubai ni. Itu lagi lah jarang. Lebih jarang mulhaq bagi rubai. Itu lagi jarang jumpa. Kerana itu guru-guru selalunya pada zaman sekarang tahu realiti pelajar-pelajar kadang-kadang bukan malas, sibuk. Bukan malas, sibuk Jadi guru kata paling kurang ingat sampai istaf'ala. Ingat sungguh-sungguh istaf'ala tu. Ada pun lepas tu kalau boleh hafal lagi bagus. Tapi kalau tak boleh, at least kena tahulah. Sebab lepas-lepas ni mulhaq bagi rubai semua ni memang jarang lah diguna. Tapi kalau siapa tak belajar, jumpa memang pening lah dia. Kan itu perlu juga belajar. So dah habis dah kita bincang tentang mujarrad, rubai, mujarrad. Masuklah kita kepada rubai mazid. Kita bincang rubai mazid. Wasittatu abwabin minha. Ya, insya-Allah. Okay. Dia masuk dia ni dulu, mulhaq dulu. Dia masuk mulhaq dulu. Bukan masuk pada mazid, masuk mulhaq dulu. Jadi mulhaq ni adalah asalnya dia bukannya wazan macam itu, tetapi dia tambah perkataan kepada wazan itu supaya boleh sama dengan dahrajah. Contohnya kita akan baca, kita masuk lalu lah, kita tengok contohnya. 6 bab selepas ini wasil tu abwabi minha, dan 6 bab daripada 35 tu lah, 35 wazan tu dimulhaqi dahrajah, untuk mulhaq bagi dahrajah. Wa yuqalu laha, dan ia dipanggil sebagai al-mulhaq bil rubai al-mujarrad, sesuatu yang disampingkan ataupun disekalikan dengan rubai mujarrad. Disekalikan dengan rubai mujarrad. Kita panggil dia mulhaq kerana kadang-kadang tambahan huruf tu tidak memberi maksud, dia just nak kasih wazan sama saja. Contoh kalau macam fa'ala, af'ala, dia tambahan kan, tapi tambahan tu beri maksud, takdiah ke apa ke, dan beri maksud ni mutarid setiap masa. Ada pun kalau mulhaq, kadang-kadang tambah tu, kadang-kadang beri maksud, tapi kadang-kadang tu just nak sama wazan dengan fa'lala sahaja. Jadi dia bukan setiap masa beri maksud. Oleh kerana itu kita panggil dia mulhaq sahaja. Tu sebab kita tadi kata af'ala sebagai mulhaq juga dengan dahrajah. Sebab af'ala dia setiap masa bagi maksud. Faham tak beza dia? Jadi af'ala tak boleh dipanggil sebagai mulhaq, walaupun sama af'ala dengan dahrajah tu sama bilangan perkataan. Tak boleh kita kata af'ala tu mulhaq pada rubai. Sebab dia tambahan pada perkataan af'ala tu, yakni hamzah, alif di awal tu, dia memberi maksud setiap masa. Setiap masa dia beri maksud takdiah atau beberapa maksud lain. Dia tak ada situasi di mana af'ala tu sama maksud je dengan fa'ala, tambah semata-mata untuk kasih sama wazan je. Tak ada. Dia setiap masa ada maksud. Aqtala ada maksud, ashraba beri minum ada maksud, apa lagi, ajlasa ada maksud. Setiap masa beri maksud. Kalau boleh lepas ni kita akan tengok kadang-kadang dia tak bagi maksud, tapi dia hanya nak samakan wazan sahaja. Kita masuk. Wa yuqal al-babul awal fa'ala yufa'ilu fa'alatun wa fi'alan. Fi'alan kat situ asalnya bukanlah fi'alan, bahkan asalnya adalah fi'alan. Samalah. Dia memang sama je masalah dia. Tak ada masalah lain lah.
Kan? Ni masdar dia kan. Malah tanya. Pada asal kita kata mati dia adalah fa'ala. Fa'ala. Mari dia datang bagi masdar dia fi'alan. Sebab macam biasa laku i'lal. Ini adalah jadi dia cuma kat sini mati kan. Ada tengok balik kenapa dia berubah juga. Tapi kita baca dulu. Jadi kat sini dia huruf illah dan sebelumnya balik bawah. Asalnya kita kata kaedah bahawa dia kena berbaris baru dia ubah. Itu masuk mustasna ayat lah. Nanti nak tengok balik mustasna ayat dia kenapa. Tapi yang penting asalnya dia waw. Lalu sebelum dia ada balik bawah, maka dia diubahkan. Diubah apa sesuai yang balik bawah? Ya. Ayat. Kan itu bacakan fi'alan. Atau asalnya fi'alan asalnya. So situlah datangnya ya, yang mana asalnya adalah waw. Fa'ala yufailu fa'alatan wa fi'alan. Dia start kat sini syarah dia tak banyak dah. Sebab dia benda jarang guna kan. Bila dia jarang guna tak banyak sangat lah. Makna dia pun tak banyak. Dia macam banyak lalu sahaja. Contohnya apa? Sebelum tu kita nak masuk, kenapa kita dahulukan bab ni sebelum ada bab-bab sebelum seterusnya? Kalau bab-bab seterusnya ada apa? Kita ada fa'ala, kita ada fa'wala, fa'yala. Kenapa kita utamakan dulu fa'lala? Bukan fa'ala. Kerana tambahan dia berada di awal. Berada di awal nak banding dengan fa'wala contohnya. Kalau fa'wala dia berada ke selepas ain. Adapun kalau fa'ala dia berada selepas fa. Timbul soalan, dah tu sama lah dengan fa'ala dengan fa'ala. Sama je kan? Kedua-duanya tambahan selepas ada fa. Tapi kita dahulukan fa'ala. Kenapa? Kerana Arab kata waw dengan ya, waw kuat lagi. Maka kerana itu diutamakan fa'ala dulu. Fa'ala yang kedua. Fa'wala yang ketiga. Sebab dia dah jauh tambahan dia tu. Tambahan itu berada selepas ain. Kerana itulah susunan ulama karang kita, ada susunan dia. Bukan sahaja-sajalah. Mauzunuhu hawqala yuhawqilu hawqalatan wahiqalan. Wahiqalan. Asalnya hiqalan, tapi diubah jadi hiqalan. Wa alamatuhu, dan alamatnya bahawa jadilah fi'il madi atas 4 huruf. Sebab ha, wa, qa, lam, 4 huruf. 3 daripadanya asal, 1 tambahan. Yang asalnya apa? Ha, qala. Ha, qala. Tambah waw selepas daripada ha, selepas fa'ul fa'il ni, untuk samakan wazan dengan fa'lala. Tu sebab kita panggil dia mulhaq. Asalnya perkataan hafalan saja. Tapi sekarang kita nak samakan dengan wazan fa'lala. Kita nak samakan dengan wazan fa'lala. Haqala wazan dia apa? Fa'ala. Maka kerana itu, kita nak samakan dia dengan fa'lala, kita pun tambah waw. Jadilah Hau qala. Ketika ini bola sama wazan kita. Ada 4 huruf belaka. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bola sama. Jadi tambahan itu, itu kita kata tambahan itu kadang-kadang just nak samakan wazan. Bukan ada maksud pun. Cuma untuk hau qala sini ada maksud. Cuma ada kata-kata lain yang tambah, bukan ada maksud pun, saja tambah aja untuk samakan wazan. Bi ziyadatil waw, dengan menambahkan waw bainal fa'i wal ain, di antara fa' dengan ain. Wa bina'uhu li lazim faqat, dan binaan wazan ini hanya untuk fi'il lazim sahaja.
So faham dari sini tak adalah untuk ta'addi. Fi'il muta'addi tak ada, atau wazan fa'ala tak ada. Nahu hauqala Zaidun. Hauqala maksudnya harima wa dha'ufa, yakni lemah. Hauqala Zaidun, yakni lemah Zaid. Di sisi kitab Safiyah dikata gitu. Adapun di sisi As-Said Abdullah dikata hauqala Zaidun ni maksudnya kabara, dah tua, wa fatara anil jima'. Apa yang pun maksudnya dah tua lah, dah lemah lah. Hauqala Zaidun ni dah lemah. Babus sani fa'ala yufai'ilu fa'alatan wa fi'alan. Nampak syarah dia tak banyak kan? Sebab dia memang dah hujung-hujung dan jarang digunakan, maka perbahasan dia tak banyak. Kalau kita ni adalah bahasa lagi, tapi maksudnya still perbahasan dia tak banyak macam yang dulu-dulu. Ada masuk banyak apa semua. Kerana itu ulama' mementingkan kita untuk ingat yang awal-awal dulu, sampai istaf'alah tu. Babus sani, bab yang kedua, fa'ala yufai'ilu fa'alatan wa fi'alan. Kat sini sama juga masdar dia, fi'alan juga. Cuma apa beza dengan fi'alan sebelum ni? Macam mana? Kalau fi'alan yang masdar sebelum ni, itu asalnya fi'alan. Berubah kerana i'lal saja. Adapun fi'alan kat sini memang fi'alan semua. Sebab dia memang fa'ala. Dia memang fa'ala. Fa'ala yufai'ilu fi'alan. So ya dia tu bukanlah pelik tiba muncul. Tak, dia memang lokal. Orang tempatan kat situ. Okay. Mauzunuhu baitara yubaitiru baitaratan wa bitaran. Wa alamatu, dan alamatnya ayyakuna madihi ala arba'ati ahruf, bahawa jadilah fi'il madinya atas 4 huruf. Sebab asal itu macam kita katalah 4 huruf, yakni 3 asal, 1 tambahan. Sebab baitara asalnya batara. Lepas tu ditambah ya selepas daripada fa'ul fi'li dia, jadilah baitara. Bi ziyadatil ya bainal fa'i wal 'ain, dengan menambahkan ya di antara fa' dengan ain. Wa bina'uhu lit-ta'diyah. Binaan wazan ini untuk ta'diyah. Kalau dalam nuskahan tu ada sebut faqat tak? Ada tak? Okay. Ada, kalau nuskahan ni tak sebut. Tapi dalam nuskahan tu ada sebut kan. So binaan fa'ala ni beza dengan fa'ala. Kalau fa'ala hanya untuk lazim, fa'ala hanya untuk muta'addi. Dia berlawan gitu. Senanglah nak ingat. Nahu baitara Zaidun al-qalam. Yani Zaid membelah pen dia. So baitara tu fi'il, Zaidun fa'il, al-qalama maf'ul bih. Ay syaqqahu. Syaqqahu. Al-babu salis, al-babu salis fa'wala yufa'wilu fa'walatan wa fi'walan. Nampak kat sini tambahan dia berada di selepas ain. Kan itu bila tambahan dia jauh, kan itulah dia berada di bab yang ketiga. Bukanlah bab pertama dan kedua. Mauzunuhu, timbangan dia jahwara yujahwiru jahwaratan wa jihwaran. Tapi wazan ni sangat-sangat rare. Satu je perkataan ni, jawhara je. Tak ada dalam perkataan lain. Kata syarih tak ada dalam perkataan ni. Satu je perkataan ni, jahwara sahaja. Wa alamatuhu, dan alamatnya bahawa jadilah fi'il madinya atas 4 huruf, ala arba'ati ahruf. Seperti jahwara. Dan jahwara sama jugalah, asalnya jahara sahaja.
tapi tambah waw selepas daripada ainul fi'li. Wa bina'uhu lita'diyah, dan binaan wazan ini untuk ta'addi. Ini hanya fi'il muta'addi, untuk fi'il muta'addi. Contoh seperti itulah jahwara Zaidun al-Qur'ana. Membaca dengan kuatlah oleh Zaid akan Al-Quran. Itu maksud jahwara. So jahwara dengan jahara sama je maksud dia. Tak ada beza pun. Membaca dengan kuat, itu maksud dia. Tapi kita tambahkan waw tu untuk sama dengan wazan fa'lala rubai. Kerana itu kita panggil dia sebagai mulhaq rubai, yang disamakan dengan rubai. Tak ada makna pun, dia dah nak sama wazan saja. Al-babur rabi', bab yang keempat. Ni kalau baca laju gini, malam ni kata ni awam makan kambing. Kambing tak? Kau kambing golek? Haji. Al-babur rabi', bab yang keempat. Fa'yala yufa'ilu fa'yalatan wa fi'yalan. Mauzunuhu, dia kalau kita perasan, bab yang pertama dia tambahan berada selepas daripada fa, kan? Dan dimula dengan waw. Bab kedua dia dia tambahan selepas fa juga, tapi ya. Bab ketiga dia tambahan selepas daripada ain waw. Dan bab keempat tambahan selepas ain ya. Seakan-akan macam dia ada tertib tabi'i kat situ. Fa'yala yufa'ilu fa'yalatan wa fi'yalan. Mauzunuhu, timbangan dia, athyara yu'athiru athyaratan wa ithyaran. Kata syarih, tak ada perkataan dengan wazan ni. Tak ada pun perkataan dengan wazan ni. Ini adalah wazan secara kiasi sahaja. Maksudnya secara kias teori ni ada, ini wazan gini. Tapi ada tak perkataan Arab dengan wazan ni? Tak ada. Ada satu tu sohyada, tapi itu pun bukan asal bahasa Arab, bukan bahasa asal dia. Itu berlaku pertukaran tu. Ada sohyada, fa'yala yang sohyada. Tapi itu pun bukan perkataan asal dia gitu. Tak ada pun dalam kamus begitu. So hakikatnya ini teori sahaja. Tak ada pun perkataan dengan wazan ni. Yang ada fi'yala, bukan fa'yala, fi'yala. Apa perkataan dia? Athyara ke? Athyara tu kata syarih mana ada athyara? Disebutan ni istiyara. So tak adalah wazan ni. Wazan dia fi'yala sebenarnya. So wazan ni wazan teori sajalah. Tapi tak boleh kita belajar dia. Wa alamatuhu, dan alamatnya ayyakuna madihi, bahawa jadilah fi'il madi dia ala arba'ati huruf, 4 huruf. Contoh athyara tu lah. Ikut contoh yang datang kat sini, athyara. Asalnya athara, lalu tambahkan ya selepas daripada ain fi'il. Biziyadatil ya, dengan menambahkan ya bainal aini wal lam, di antara ain dengan lam. Wa bina'uhu lilazim, dan binaan sirah ini untuk fi'il lazim. Nahwu athyara Zaidun, tergelincir ataupun tersadung Zaid macam tu. So Zaid tersadung je lah. Tak ada pun Zaid tersadung waktu pergi Zaid maf'ulun bih, dia tak ada. Tak tahu lah kalau dia tersadung pergi ke peluk kawan dia pun jatuh sekali. Tak tahu lah, tu panggil teguk lah tu. Tapi asalnya dia fi'il lazim. Dia tersadung gitu lah. Al-babul khamis, fa'lala yufa'lilu fa'lalatan wa fi'lalan. Mauzunuhu jalbaba yujalbibu jalbabatan wa jilbaban. Timbangannya lah jalbaba jalbu jalbabatan wa jilbaban. Bab jalbaba ni, fa'lala ni, kita utamakan dia daripada selepas ni. Selepasnya apa? Selepasnya fa'la. Tapi kita utamakan fa'lala dulu.
Kerana tambahan dia adalah tambahan huruf asal. Jalbaba, jalaba. Dia tambah apa? Tambah lam fi'li, ba. Jalbaba. Kalau fa'la, dia tambah ya, dia tambah apa ni? Alif maksurah hujung. Itu bukan huruf asal. Antara tambahan huruf asal dengan tambahan yang bukan huruf asal, diutamakan tambahan huruf asal dulu. Kerana itu bab fa'lala diutamakan daripada bab fa'la. So baca fa'lala lah. Bab khamis adalah bab fa'lala. Fa'lala, fa'lilu, fa'lalatan. Wa fi'lalan. Kat sini timbul soalan. Kita kata dah, apabila huruf sama, wajib idgham. Kat sini ada huruf sama tak? Ada tak? Kan? Jalbaba, ba dengan ba sama. Sepatutnya baca kalau jadi idgham. Jadi jalaba lah kawan-kawan ni lah. Jalaba. So idgham sebab ba dengan ba. Kenapa tak idgham? Sebab dia nak ikut wazan. Tu dia nak ikut wazan. Betul lah, dia ikut wazan. Sebab kalau dia jadi jalaba, tak jadilah wazan fa'lala. Sedangkan kita sekarang ni nak mulhaqkan dengan fa'lala. Fa'lala rubai tu. Maka demi nak sama dengan fa'lala rubai tu, so kita jangan idghamkan dia. Biarkan dia jalbaba gitu. Jangan gabungkan dia. So kat sini kaedah tu tak terpakai lah. Tak terpakai. Sebab kalau guna kaedah tu lari hadaf kita, lari tujuan kita. Kan itu fa'lala kekal sebagai fa'lala, jalbaba kekal sebagai jalbaba. Sebab tujuan mulhaq adalah untuk sama dengan fa'lala. Tujuan mulhaq gitu. So apa saja kaedah yang buatkan dia lari daripada fa'lala tak dipakai lah kat sini. Wa alamatuhu, dan alamatnya ay yakuna madihi, bahawa jadilah fi'il madi dia ala arba'ati ahruf, atas 4 huruf, bi ziyadati harfin wahidin, dengan menambahkan satu huruf, min jinsi lam fi'lihi, daripada jenis lam fi'ilnya. So jalaba, apa lam fi'il dia? Ba. Maka tambahlah ba satu lagi, jadilah jalbaba. Jadilah jalbaba fi akhirih, di hujungnya. Bila disebut fi akhirih, maka fahamlah kita bahawa ziyadah tu ba yang mana tu? Ba yang akhir. So kita faham ba yang akhir tu tambahan, bukan yang ba yang pertama. Sebab kita sama dengan perbahasan sebelum ni. Bila masuk bab ni, bahasan ni dia akan sebut apa bahasan satu lagi. Contoh pada wazan fa'ala. Fa'ala asalnya asalnya kita. Mana satu tambahan? Yang pertama ke yang kedua? Siapa kata ayat kedua angkat tangan? Siapa kata ayat kedua? Nah, insyaAllah siapa salah kena keluar je. Siapa? Angkat tangan siapa rasa ayat kedua. Oh, akhwat sama sehati sejiwa. Tak ada siapa yang khilaf Kalau siapa yang rasa yang pertama? Yang lain rasa apa? Fa tambahan. Lepas tu kita buang fa. Lepas tu macam a'ala je kata. Jadi jawab berlaku khilaf dah. Khilaf. Jadi betul lah ke? Khilaf tu rahmat, jangan risau. Jadi betul lah ke? Tapi yang jumhur kata
Bukan, yang pengarang pegang, matan pegang. Ain pertama ziyadah. Kenapa? Kerana kalau kita kata yang ini ziyadah, sebab dia akan jadi tambah jadi gini, kan? Kalau kita kata ain kedua ziyadah, banyak kerja yang kita buat. Nak kena matikan dulu, orang kena bariskan pula ni. Dah, sampai. Ana boleh buat jam kan? Tambahan ni. Kalau kita kata yang ni tambahan lah, yang kedua. Apa di sini? Tapi banyak kerja lah. Tak ingat lah. Ada tengok kita. Betul lah. Ana betul lah tadi, tapi entah yang mengganggu Ana. Sebabnya kalau kita kata tambahan dia yang sini, semua sini mati. Sini asal, betul? Tapi kita nak baca dengan sabdu sekarang ni. So kita kena jadikan dia berbaris. Lepas tu yang juga kerja mati. Barulah boleh jadi sabdu, kan? Sebab sabdu mesti yang pertama mati, yang kedua baris. Tapi kalau kita kata ain kedua yang tambahan mesti dalam keadaan mati, so kita kena bariskan dulu. So kena baris dulu. Lepas tu dah baris kan, orang ni tak kena matikan dulu. Barulah boleh jadi baca fa'ala. Kan banyak kerja tu. Tapi kalau kita kata tambahan dia adalah ain yang pertama, maknanya ain pertama tu memang mati dah dari awal. So boleh terus sabdu gitu je, fa'ala terus. Tak perlu kerja yang banyak. Kerana itu kalau kat sini kita pengarang memegang pendapat solid bahawa yang tambahan adalah ain pertama. Ada pun kalau kat masalah kat sini contohnya, masalah kenapa dia bincang benda ni? Tak ingat kenapa dia bincang benda ni. Jalbaba. Oh ya betul, jalbaba. Jadi jalbaba kita kata yang kedua lah tambahan, kerana dia kata tak ada masalah untuk idgham ke apa. So tak ada masalah susah nak tukar ke apa, tak ada. Dan kedua, dia di hujung. Hujung ada yang tempat perbahan, kita kata kan. Tempat perbahan, tempat ziyadah. Kerana itu kat sini yang lebih kuat mengatakan yang kedua lah tambahan ziyadah. So reason dia beza-beza lah. So syarah kata likulli maqam maqal. Setiap tempat ada reason dia. Tak boleh lah satu reason guna semua. Tak boleh. Faham kenapa berbeza? Jadi kalau untuk kat wazan ni, tambahannya adalah ba yang kedua, bukan yang pertama. Jalbaba yujalbibu jalbabatan wa jilbaban. Jadi untuk jalbaba, bila kita kata jalbaba, contoh ada datang contoh sini. Jalbaba Zaidun. Nahu jalbaba Zaidun idza labisal jilbab. Zaid pakai jilbab. Pening sikit. Tapi jangan sangka buruk. Ini ada special case. Jadi jalbaba jatuhkan anak. Okey. Jalbaba Zaidun nampak seperti fa'il dan fa'il. Betul?
Dan itulah yang sebenarnya. Tapi sudut lafaz. Dari sudut lafaz, yang dekat lafaz, ya. Fa'al. Tapi dari segi makna, tak. Dia ada muta'addi. Sebab kan asal maksudnya memakai jilbab oleh Zaid. So ada muta'addi sebenarnya dari segi makna. Zaid fa'al memakai fa'al jilbab maf'ulun bih. So dari segi makna dia sebenarnya ada maf'ulun bih. Dia muta'addi. Tapi dari segi lafaz tak, dia fa'al dan fa'al sahaja. Sebab maksud memakai jilbab tu kita dapati daripada wazan. Bukan ada sebut maf'ulun bih, bukan. Jadi wazan ini dia lazim dari segi lafaz, tapi dari segi makna dia muta'addi. Faham? Ada yang tak faham? Orang belakang faham tak? Orang belakang nampak tak sebenarnya? Tak dengar pun. Oh ya. Serius tak? Tak 2 jam tak dengar pun. Nak ngajar sini. Sikit-sikit. Lah, kenapa tak boleh dari awal? Tak sebab kelas dulu ni sampai belakang. Jadi nak tahu pula. Oh, tapi ada live. Oh, boleh dengar kat rumah ni tu. Oh, sorry Nak tak tahu pula. Sebab selama ni nak tanya dengar tak dengar, semua kata dengar. Oh lah, belakang tak dengar. Ha? Nak kali beli tiket awal sikit. Sorry lah, nak pakai mic. Sebab selama ni semua orang kata dengar, jadi anda tak pakai mic. Okay. Malah lah. Oh, 2 jam tak dengar. Sial lah rasa. Patut ada TV belakang sana kata. Patut ada TV. Supaya orang nampak. Al-Babus Sadis. Bab yang ke-6. Kita habiskan bab ni lah. Kita habiskan. Supaya nanti esok kita masuk kepada rubai mazid terus. So bab yang ke-6, fa'la. Tak, fa'la tu fa'ala. Fa'la yufa'li fa'layatan wa fa'la'an. Dia asalnya adalah ya. Asalnya fa'laya. Asalnya gitu. Asalnya fa'laya. Tetapi apabila ya berbaris dan sebelumnya baris fathah, kira-kira mesti akan ubah kepada alif. Maka dia baca dengan fa'la. Perubahan-perubahan ni bukan ubah dia senang-senang. Dia ubah dia kena tengok. Kalau waw, dia akan tukar kepada alif. Kalau ya, dia akan ubah kepada bentuk ya begitu. Kalau kita kata gini, kalau kita kata gini, ni kan alif kan? Bermakna itu asalnya waw. Kalau kita buat gini, dia buat alif maksurah, maksudnya asalnya ya. Kena ingat tu. Sebab nanti selalu akan jumpa. Bila jumpa je wazan gini, tak boleh lah, oh asalnya ya. Kalau macam ni, oh asalnya adalah waw. Jadi sebabkan dia ya, kerana itu dia tulis dengan alif maksurah gitu. Fa'la yaf'ali. Asalnya yaf'aliyu. Fa'laya yaf'ali. Fa'laya yaf'aliyu. Saya kata yaf'aliyu. Tetapi ya berat baca dengan dhammah. Arab anggap berat. Jadi mereka tak baca dengan dhammah lah. Maka mereka matikan ya. Dan yaf'ali, lam tu kekal lah. Sebab itu yaf'ali. Tak ada nak baca yaf'aliyu. Berat. Tak ada yu, tak ada berat. Diorang tak suka berat. Diorang tak suka muncul dengan mulut itu. So baca yang yaf'ali. Fa'layatan sama seperti dahrajatan. So kita kata lah, ini mulhaq kan? Mulhaq dengan rubai. So fa'la yufa'liyu, yufa'liyu pula. Fa'la yufa'lilu, fa'lalatan. Kat sini sama juga.
Fa'laya yufa'liyu, tapi berat kalau dengan yufa'li. Fa'layatan. Fa'layatan. Tidak diubah ya tu kepada alif. Fa'layatan tu tak ubah. Sebab kalau kita ubah jadi gana, dia akan jadi gini. Fa'layatan. Ni ya berbaris. Sebelumnya fathah. Sepatutnya kaedah kena ubah. Kalau tak ubah akan jadi ini. Tapi kita tak ubah. Kita tak ubah kerana ia telah lari daripada wazan fa'lala. Ini bukan lagi fa'lalatun. Bahkan ni dah jadi apa ni? Jadi gini. Jadi gini ya? Jadi gini ya? Jadi gitu lah. Tapi yang penting dia tak jadi fa'lalatun lah. Jadi dia tak nak. Kita sekarang kata kita mulhaq rubai. Kita nak samakan dengan rubai fa'lala tu. Maka kita tolak segala kaedah apa semua. Pastikan kekal sama dengan rubai. So baca dengan fa'layatun. Fa'layatun wa fa'la'an. Fa'la'an. Fa'la'an ni asalnya adalah bukan yang fa'la'an ni. Dia fa'la'an kat sini. Ada fa'la'an. Sebabkan kalau fa'lalatun wa fi'ala, asalnya adalah fa'la ya. Asalnya fa'la ya. Ketika mansub lah. Kalau ketika marfu semua baca dengan fa'la yu gini kan. Tetapi dalam kaedah, ada kaedah menyebut apabila ya di hujung sebelumnya alif tambahan, maka dia kena ubah kepada hamzah. Kerana itu diubah kepada hamzah, jadilah fa'la'u macam tu. So itu ubah sebab kaedah. Fa'la yufa'liyu fa'layatan wa fa'la'an. Mauzun, timbangan dia seperti salqa yusalqi. Asalnya yusalqiyu, lebih berat. Macam yusalqi. Salqayatan wa salqa'an. Wa alamatuhu ayakuna madihi. Alamatnya bahawa jadilah fi'il madinya atas 4 huruf. 4 huruf iaitu 3 tambahan 3 asal 1 tambahan. Salaqa asalnya. Asalnya salaqa. Lalu dia tambah ya. Maka jadi salqaya. Itu ubah salqa. Bi ziyadatil ya'i fi akhirih, dengan menambahkan ya di hujung. Wa bina'uhu lit-ta'diyah nahwu salqaitu rajulan. Binaan wazan ini untuk fi'il muta'addi. Contohnya salqaitu rajulan, yakni aku membalikkan lelaki itu. Maksudnya alqaituhu ala zahrihi. Aku jatuhkan dia sampai dia jatuh terbelakang dia. Apa kan bahasa Melayu? Menentang lah. Tapi perbuatan kita tolak sampai jatuh atas belakang ni, panggil apa? Menggolekkan dia. Macam kambing golek lah bunyi. Kejap sangat pula. Dia tak ada sekejap gitu. Dia tak sekejap gitu. Macam mana? Apa bahasa Melayu ni? Kita tolak dia sampai dia jatuh ke belakang, atas badan, atas belakang badan ni. Merebahkan dia. Boleh lah. Merebahkan dia. Gitu. Jangan dengar perkataan tu. Merebahkan dia. Siapa yang sebut tadi? Merebahkan dia? Boleh jadi hafal kamus Melayu. Salqaitu rajulan, aku merebahkan lelaki itu. Bahasa dalam Al-Quran sebut salaqukum bi al-sinati hidad. Kat sini bukan maksud merebahkan, sebab salaqa boleh jadi dengan maksud aku menyakiti dia yang kalah. Maksud bila aku kata salaqukum bi al-sinati hidad, bi al-sinatin hidadin, maksudnya aku menyakiti dengan lisan yang tajam. Wa yuqal, kita sebut di hadhihi sittati, wa yuqal di hadhihi sittati
al-mulhaq bil-rubai, yang diilhaqkan, yang disekalikan dengan rubai. Wa ma'na al-ilhaq, dan maksud ilhaq adalah ittihadul masdarain, bersatunya dua masdar. Sama dua masdar. Sebab kita kata mulhaq kat sini tujuan dia untuk sama je, untuk sama wazan dengan fa'lala, yang sama pada masdar. Dia tak setiap masa beri makna. Kadang-kadang dia bagi makna, tapi tak setiap masa. Macam hawqala bagi makna, tapi ada perkataan tak bagi makna, just nak samakan sahaja. Contoh salqa kat sini, baca dengan ittihadul masdarain, kita kata dah sebab dia dua masdar kan. Kalau baca dengan ittihadul masdarina, untuk macam banyak kat masdar. Bukan, dia tak nak samakan dua masdar, kan dia baca dengan masdarain. Kita kami tulis fi'il lazim saja. Mana? Wa bina'u tu salah. Wa bina'uhu lil lazim faqat. Ya, wa bina'uhu lil lazim faqat. Wah. Syarih kat sini dia bina'u lil ta'diyah. Matan antum sebut wa bina'u lil lazim faqat kan? Tapi syarih kat sini, kat dalam matan akhis dia tulis bina'uhu lit ta'diyah, salqaitu rajulan. Tapi kalau matan salqa zaidun kan? Lain terus. Ni kena tengok kitab lain. Ini kita akan sambung esok insyaAllah. Takkan anak reka. Itu anak reka boleh. Dia Ana sebagai amanah yang kuat dalam diri Ana, Ana akan rujuk dulu. Balik rujuk dulu 100-200 kitab. Apa ya? Tak percaya ke? Apa Anda tak dengar terus itu? Entum pandang rendah ke Ana? 100-200 kitab lah Ana. Jangan bosan esok, banyak syarah. Kenapa syarah kata terbalik terus? Di bina'uhu di ta'ati, kat sini bina'ul lazim. Okay, insyaAllah. Ini apa rayanya tempat berhenti yang baik dan iskal yang dahsyat. Kena berhenti lah. Kalau kita pergi lagi kan, banyak lagi iskal kita, pening lagi kita. Kita tak nak pening kan. Ya. Orang kata ilmu ni biar sikit tapi masuk. Bagi masuk lah masalahnya. Pastikan faham sungguh kan. Bagus sampai tegur tadi. Orang lain semua diam je. Diam di depan pemimpin yang zalim tak boleh. Tapi bukan anak lah. Contoh Negeri Sembilan boleh bagi 1000 kena gitu teguran. Sebab nak tak rujuk kitab lain tadi, sebab kita ikut syarah terus, tak perasan pula. Tapi kesempatan sini anak sebut ada satu kitab ni. Ada satu kitab dikumpulkan segala syarah matan Lina. Dalam tu ada Farawi pula, syarah Kafawi, ada Talkhis, lepas tu ada Asas, dan ada satu lagi, tak ingat apa. Comel lah cari kitab tu. Anak hantar gambar pun tak tahu nak hantar ke siapa. Majmua Sofi. Majmua kan? Majmua Sofi pun boleh juga. Kitab Majmua Sofi pun boleh juga. Tapi satu lagi. Atakan Pak Faham pun boleh asyik kitab tu. Dia kumpulkan belakang. So kalau macam laku iskam macam ni kan, ibu kat sini kata lain. Tapi kalau kitab tu kumpul belakang, boleh tengok kitab cara lain. Kita tahu lalu. Tapi kat sini kita analis satu syarah je dia, yang boleh terperangkap dalam iskal ni. Tapi apa? Macam nak kata malam ni 100-200 kitab nak tunjuk, InsyaAllah akan bagi jawapan esok lah. Okay, kita pun akhiri majlis kita dengan apa? Bukan sama ulang matan lah. Nak balik lalu. Iskal balik lalu. Iskal tidur balik gitu. Ulang lalu matan. Ulang matan dah tak pegang mic ya. Dengar je belakang. Okey. Fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, fa'ila yaf'alu, fa'ila yaf'ulu, fa'ila yaf'ilu,
أفعلا يفعل إفعالا فعلا يفعل تفعيلا فاعلا يفاعل مفاعلة وفعالا وفيعالا إن فعلا ينفعل انفعالا افتعلا يفتعل افتعالا افعل لا يفعل افعلالا تفعل يتفعل تفعلا تفاعل يتفاعل تفاعلا استفعل يستفعل استفعالا. Macam tu je. Kita nak fokuskan yang tu sahaja. Yang lebih tu, yang tu boleh ngapal kat rumah. Nanti esok nanti anda tanya lain, bukan tanya yang ni. Biar. Yang ni kita hafal kat sini. Tapi esok nanti kita tanya yang bakar-bakar. So, balik kena ingat. Sekali lagi. Fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, fa'ila yaf'alu, fa'ula yaf'ulu, fa'ila yaf'ilu, af'ala yuf'ilu if'alan, fa'ala yufa'ilu taf'ilan, fa'ala yufa'ilu mufa'alatan wa fi'alan wa fi'alan. إن فعل ينفعل انفعالا افتعل يفتعل افتعالا افعل لا يفعل افعلالا تفاعل يتفاعل تفاعلا تفاعل يتفاعل تفاعلا استفعل يستفعل استفعالا فعل يفعل فعل يفعل فعل يفعل فعل يفعل فعل يفعل فعل يفعل أفعل يفعل إفعالا فعل يفعل تفعيلا فعل يفاعل مفاعلة وفعالا وفعالا إن فعل ينفعل انفعالا افتعل يفتعل افتعالا افعل لا يفعل افعلالا تفعل يتفعل تفعلا تفاعل يتفاعل تفاعلا استفعل يستفعل استفعالا. Apa masalah lagi? Apa perbezaan nuskah lagi ke apa? Atau siapa nak rock anak? Kalau tak ada, siapa Tak ada? InsyaAllah esok anak pakai mikrofon. InsyaAllah esok anak pakai mikrofon. Kita tutup majlis kita dalam surah Al-Kafarah dan surah Al-As.